Skuad hoki negara nyaris mengulangi tragedi Sukan Asia 2018 selepas mengesahkan kemenangan tipis 4-3 ke atas Jepun pada kejohanan Hoki Piala Sultan Azlan Shah 2019 malam. Kemenangan itu sekaligus mengekalkan kedudukan Malaysia di tangga teratas dengan 6 mata selepas 2 perlawanan, diikuti Korea Selatan dan India masing-masing mengutip 4 mata. Aksi tertunda di sebelah petang menyaksikan perlawanan di antara Malaysia dan Jepun bermula lewat, namun ia tidak menjejaskan sokongan padu penyokong yang hadir memenuhi hampir 10,000 tempat duduk di Stadium Hoki Azlan Shah Ipoh. Seperti biasa, Malaysia tidak bermasalah untuk di depan apabila meledak 2 gol pantas dalam tempoh 10 minit pertama perlawanan. Jaringan pembukaan disumbangkan penyerang prolific negara Faizal Saari hasil jaringan padang seawal minit ketiga. 4 minit kemudian, giliran Nick Aiman mencetak nama selaku penjaring juga menerusi gerakan padang. Jepun kemudian bangkit merapatkan kedudukan di suku kedua menerusi Kentaro Fukuda pada minit ke-17. Namun Faizal tidak menunggu lama untuk menjaringkan gol kedua pribadi selepas menyumbat gol padang cantik hasil hantaran Razi Rahim pada minit ke-25. Permulaan separuh masa kedua dimanfaatkan Jepun untuk merapatkan kedudukan melalui penyudah Kota Watanabe. Ia disusuli gol sudut penalti tuan rumah yang hadir dalam suku terakhir menerusi ketua pasukan Razi. Skuad kendalian Roland Osman hampir cemas di penghujung perlawanan selepas Jepun berjaya mengurangkan defisit gol kepada 4-3 hasil jaringan padang Yamasaki Koji. Bagaimanapun, jaringan itu gagal menyekat kemenangan Malaysia yang kini mengumpul 6 mata selaku pendahulu, diikuti Korea Selatan dan India. Kanada pula di tangga keempat dengan 3 mata, diikuti Jepun dan Poland yang belum mengutip sebarang mata selepas tewas 2 perlawanan berturut-turut. Once again, they play with 15 out of 18 players who were at Asian Games, so it's a strong team, and we have seen that yesterday. They were a bit unlucky in their first match with India, so they were really fighting to stay into the tournament. And nevertheless, I think we had a fantastic start. Kemenangan itu juga membalas dendam kekalahan skuad kebangsaan kepada Jepun dalam perlawanan akhir Sukan Asia di Jakarta tahun lalu apabila Malaysia tumpas 1-3 menerusi penentuan pukulan penalti setelah terikat 6-6 dalam perlawanan masa sebenar. We didn't lose from Malaysia, we lost from ourselves. The first 3 goals from Malaysia were all passes from our side. Missed passes. Our focus was not good enough, and we lacked a little bit fighting spirit. And Malaysia was very eager, of course. Seperti diramal, Kanada tidak berdepan masalah untuk menewaskan Poland apabila mencatat kemenangan besar 4-0. Ia adalah kemenangan pertama buat skuad kendalian Paul Bundy selepas tewas 3-6 dalam aksi pembukaan di tangan Korea Selatan semalam. Aksi seimbang buat kedua-dua pasukan apabila menyaksikan babak pertama berakhir tanpa jaringan. Namun Kanada tampak lebih menguasai aksi babak kedua dan hasilnya Brandon Bissett berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-35 menerusi gol padang. Devon Runatizira meledak gol kedua Kanada menerusi gol padang minit ke-47 sebelum Gordon Johnston menjaringkan gol ketiga hasil pukulan sudut penalti minit ke-55. Balraj Panisar melengkapkan kemenangan pasukan ranking ke-10 dunia itu apabila meledak gol padang minit ke-59. Dalam satu lagi aksi, harapan India untuk meraih kemenangan kedua berturut-turut musnah apabila seri 1-1 dengan Korea Selatan. Perlawanan yang terpaksa dihentikan lebih sejam akibat hujan lebat menyaksikan India terlebih dahulu di depan hasil jaringan padang Mandeep Singh minit ke-28. Gol itu jelas menaikkan semangat mereka untuk terus melebarkan penguasaan, namun sering dipatahkan dengan ketangkasan penjaga gol Korea Kim Jae-hyun. Ketika perlawanan berbaki 30 saat dinantikan Korea akhirnya tiba apabila meraih gol penyamaan menerusi Jang Jong-hyun hasil gol sudut penalti. Tamat perlawanan seri 1-1, Korea menghuni tangga kedua di atas India dengan 4 mata, sementara Malaysia di kedudukan teratas dengan mengutip 6 mata maksima.